Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Seorang ahli parlimen PKR menggesa Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 KEB 2024 yang bakal diadakan untuk meneliti jika kedudukan istimewa Bumi Putra yang termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan benar-benar memberi manfaat kepada golongan itu. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim juga mempersoalkan jika dasar afirmatif sebenarnya telah dirampas dan dimanipulasi segelintir golongan elit Bumi Putra. Adakah ia benar-benar telah menolong ekonomi Bumi Putra atau sebaliknya telah dirampas, dimanipulasi oleh segelintir kelas berkuasa elit Bumi Putra di Semenanjung dan di Sabah serta Sarawak untuk kayakan diri mereka sendiri, keluarga mereka, sahabat handai dan kapitalis-kapitalis kroni mereka sendiri. Soalnya dalam kenyataan semalam. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyatakan berkenaan tanggungjawab yang di Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu serta kaum Bumi Putra di Sabah dan Sarawak, termasuk dalam soal kuota untuk pendidikan, beasiswa, kedudukan dalam perkhidmatan awam, serta permit dan lesen perniagaan. Pada masa sama, perkara itu turut menyatakan tanggungjawab yang di Pertuan Agong untuk menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Kenyataan Hasan itu selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata KEB 2024 akan bersifat lebih inklusif. Menurut Hasan, Kongres itu bukan saja perlu meneliti semula kedudukan istimewa Bumi Putra, tetapi turut melihat kembali dasar berasaskan kaum. Adakah sudah sampai masanya KEB yang bersifat inklusif menurut Anwar itu membincang dan merumuskan bahawa soal pembangunan ekonomi rakyat tidak wajar diselesaikan dengan dasar berasaskan kaum atau pembahagian belah bagi Bumi Putra atau bukan Bumi Putra, tetapi berasaskan pembahagian kelas kehidupan dan keperluan rakyat. Segelintir kelas atasan yang disebut sebagai golongan T10 misalnya, terdiri daripada semua kaum. Sesetengah mereka ini golongan terlampau kaya daripada golongan bilioner atau mahajutawan. Manakala golongan bawahan B60 adalah kelas bawahan yang juga terdiri daripada semua kaum. Jika dikaji tentang golongan miskin tegar, maka kita dapati di dalamnya ada bukan sahaja rakyat miskin Bumi Putra, tetapi juga ramai rakyat miskin India dan orang asli. Katanya lagi, justru dia berkata, KEB seharusnya memberi tumpuan kepada golongan B60, yaitu majoriti rakyat yang memerlukan bantuan dan sokongan ekonomi, jika Kongres itu benar-benar ingin bersifat inklusif. Katanya lagi, rakyat daripada pelbagai kaum dan agama memerlukan pekerjaan berpendapatan tinggi, kos sara hidup yang tidak menindas, perkhidmatan kesihatan yang baik, pendidikan yang bermutu serta jaringan keselamatan keuangan di hari tua. Jadi,
KIB yang berjaya nanti akan menghasilkan dasar keadilan ekonomi untuk semua rakyat tanpa mengira bumi putra atau bukan bumi putra, dan tentu sekali pada akhirnya akan menghasilkan keadilan sosial untuk semua. Keadilan ekonomi dan sosial merentas kaum akan mewujudkan kepercayaan dan keyakinan rakyat bahwa kerajaan sekarang yang dipanggil kerajaan perpaduan dan falsafah madaninya berada di landasan yang betul dalam mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu, katanya lagi. KIB 2024 dijadwal berlangsung mulai 29 Februari hingga 2 Mac ini. Terdahulu Anwar menyuarakan harapan agar kongres itu akan mendapat kerjasama dan sokongan masyarakat Cina dan India bagi membantu menangani masalah kemiskinan. Hasan mengalu-alukan matlamat keterangkuman itu, namun berharap ia tidak akan membincangkan hal-hal retorik, sebaliknya menyentuh perkara yang substantif demi kepentingan masyarakat Bumi Putra dan juga bukan Bumi Putra secara keseluruhan. Saya berharap KIB nanti menjadi Kongres Ekonomi Bumi Putra yang terakhir. Selepas itu kita masih boleh mengadakan Kongres Ekonomi, tetapi dengan jenama baru yang dipanggil Kongres Ekonomi Warga Malaysia. Adakah impian ini boleh dicapai? Katanya lagi. Seorang ahli parlimen PKR menggesa Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 KIB 2024 yang bakal diadakan untuk meneliti jika kedudukan istimewa Bumi Putra yang termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan benar-benar memberi manfaat kepada golongan itu. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim juga mempersoalkan jika dasar afirmatif sebenarnya telah dirampas dan dimanipulasi segelintir golongan elit Bumi Putra. Adakah ia benar-benar telah menolong ekonomi Bumi Putra atau sebaliknya telah dirampas, dimanipulasi oleh segelintir kelas berkuasa elit Bumi Putra di Semenanjung dan di Sabah serta Sarawak untuk kayakan diri mereka sendiri, keluarga mereka, sahabat handai dan kapitalis-kapitalis kroni mereka sendiri. Soalnya dalam kenyataan semalam, perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyatakan berkenaan tanggung jawab yang di Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu serta kaum Bumi Putra di Sabah dan Sarawak, termasuk dalam soal kuota untuk pendidikan, beasiswa, kedudukan dalam perkhidmatan awam, serta permit dan lesen perniagaan. Pada masa sama, perkara itu turut menyatakan tanggung jawab yang di Pertuan Agong untuk menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Kenyataan Hasan itu selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata KIB 2024 akan bersifat lebih inklusif. Menurut Hasan, kongres itu bukan saja perlu meneliti semula kedudukan istimewa Bumi Putra, tetapi turut melihat kembali dasar berasaskan kaum. Adakah sudah sampai masanya KIB yang bersifat inklusif menurut Anwar itu membincang dan merumuskan bahwa soal pembangunan ekonomi rakyat tidak wajar diselesaikan dengan dasar berasaskan kaum atau pembahagian belah bagi Bumi Putra atau bukan Bumi Putra, tetapi berasaskan pembahagian kelas kehidupan dan keperluan rakyat. Segelintir kelas atasan yang disebut sebagai golongan T10 misalnya, terdiri daripada semua kaum.
Sesetengah mereka ini golongan terlampau kaya daripada golongan bilioner atau mahajutawan. Manakala golongan bawahan B60 adalah kelas bawahan yang juga terdiri daripada semua kaum. Jika dikaji tentang golongan miskin tegar, maka kita dapati di dalamnya ada bukan sahaja rakyat miskin bumi putra, tetapi juga ramai rakyat miskin India dan orang asli. Katanya lagi, justru dia berkata, KIB seharusnya memberi tumpuan kepada golongan B60, yaitu majoriti rakyat yang memerlukan bantuan dan sokongan ekonomi, jika Kongres itu benar-benar ingin bersifat inklusif. Katanya lagi, rakyat daripada pelbagai kaum dan agama memerlukan pekerjaan berpendapatan tinggi, kos sara hidup yang tidak menindas, perkhidmatan kesihatan yang baik, pendidikan yang bermutu serta jaringan keselamatan keuangan di hari tua. Jadi, KIB yang berjaya nanti akan menghasilkan dasar keadilan ekonomi untuk semua rakyat tanpa mengira bumi putra atau bukan bumi putra, dan tentu sekali pada akhirnya akan menghasilkan keadilan sosial untuk semua. Keadilan ekonomi dan sosial merentas kaum akan mewujudkan kepercayaan dan keyakinan rakyat bahwa kerajaan sekarang yang dipanggil kerajaan perpaduan dan falsafah madaninya berada di landasan yang betul dalam mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu. Katanya lagi, KIB 2024 dijadwal berlangsung mulai 29 Februari hingga 2 Mac ini. Terdahulu Anwar menyuarakan harapan agar Kongres itu akan mendapat kerjasama dan sokongan masyarakat Cina dan India bagi membantu menangani masalah kemiskinan. Hasan mengalu-alukan matlamat keterangkuman itu, namun berharap ia tidak akan membincangkan hal-hal retorik, sebaliknya menyentuh perkara yang substantif demi kepentingan masyarakat bumi putra dan juga bukan bumi putra secara keseluruhan. Saya berharap KIB nanti menjadi Kongres Ekonomi Bumi Putra yang terakhir. Selepas itu kita masih boleh mengadakan Kongres Ekonomi, tetapi dengan jenama baru yang dipanggil Kongres Ekonomi Warga Malaysia. Adakah impian ini boleh dicapai? Katanya lagi.